Right, okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, Alhamdulillah kita berjaya berjumpa sesi live pagi ni. Saya rasa saya dah agak lama tak live. I think minggu ni this is the first time saya boleh kita sempat nak berlangsung secara live pagi ni. Sebelum ni tak sempat kerana agak busy sikit. Sekejap, saya tengah setting ni, kenapa nampak macam sengit. Sekejap Guys, sambil tu kalau audio dan visual saya clear, tolong tekan like, tolong tekan love dan tolong tekan button share juga Okay, sebelum kita nak mulakan sesi kita pagi ni lah, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Okay guys, seperti biasa sebelum kita nak mulakan juga sesi pagi ni, suka saya nak memperkenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin first time menonton sesi live pagi ni. Suka saya nak kenalkan diri dulu. So nama saya Syakil Haziq, boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. So alhamdulillah di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts MSTA United Kingdom. Dan alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat certified Financial Technician CFTUS, alhamdulillah dengan izin Allah. So alhamdulillah saya juga telah menghabiskan saya punya masters dalam Islamic Finance Practice MIFP di INSIF, which is Universiti yang adalah di bawah Bank Negara Malaysia. Dan alhamdulillah saya juga merupakan antara panelis jemputan tetap di RTM dalam rancangan BIS Malaysia, di mana saya banyak berkongsi pandangan berkenaan dengan isu-isu semasa ekonomi dan especially tentang saham lah. So alhamdulillah itu adalah kepakaran saya. Okay guys, dan baru-baru ni siapa yang tak tahu, saya juga merupakan bukan kaleng-kaleng saya juga telah dipanggil oleh pihak universiti untuk menyemak kurikulum universiti untuk subjek diploma investment dan degree investment management. Ini adalah bukti lah saya sebagai panel telah dijemput oleh pihak UiTM. So kita nak consider sebagai telah diberi chop lah oleh pihak universiti sebagai pakar dalam industri lah, insya-Allah tuan-tuan. Okay, so guys, so pagi ni kita nak bercakap sikit lah tentang apa yang anda boleh buat supaya anda tak buang masa. Tapi pagi ni juga saya nak share sikit experience lah apa yang berlaku pada minggu ni, di mana saya agak busy sikit sebab beberapa hari yang lepas saya telah diterbangkan ke Kota Kinabalu KK untuk satu sesi prospectus launch oleh syarikat Life Water Berhad di mana mereka dalam I think dia punya IPO masih dibuka untuk subscription. Disclaimer ini bukan cadangan pembelian ataupun penjualan Okay, saya just share saja saya punya pengalaman, experience di mana I've been invited, saya telah dijemput oleh pihak syarikat untuk memeriahkan majlis mereka di KK lah, Kota Kinabalu, Sabah. Diterbangkan ke sana untuk melihat sendiri bagaimana perjalanan launching of diorang punya prospectus lah. So saya nak share sikit lah apa dapatan yang saya dapat sepanjang berada di sana tuan-tuan. Saya share sikit lah waktu kita buat launching of prospectus, apa yang berlaku. Saya sempatlah berborak dengan sahabat daripada Petronas dan sebagainya. So we give kita berbincang sedikit dua perkara tentang syarikat tersebut. Okay, sekali lagi ulang, ini bukan disclaimer, ini bukan cadangan untuk subscription IPO tersebut. Sila kaji prospektus syarikat. Okay, cuma saya explain daripada apa yang saya lalu kat sana dan saya lihat lah. Okay, so syarikat Life Water ni, okay, apa yang mereka buat, saya share sikit ini selingan, ini selingan saja, saya share experience. So syarikat Life Water buat ni adalah, mereka ni adalah pengeluar air minuman
dan diorang punya market share untuk air botol adalah lebih kurang 11%, dan diorang punya produk ni antara yang kita panggil sebagai pilihan untuk orang Sabah, ataupun dalam perkataan lain saya boleh panggil produk mereka ni, diorang punya produk ni saya consider sebagai macam abang kawasan lah, abang kawasan. So kalau Sabah tu, kalau nak cakap tentang air minuman, produk air minuman, saya rasa diorang pegang lah, diorang pegang kawasan Sabah. Okay, sebab kalau kita tanya dengan kawan-kawan yang sama-sama join ataupun orang Sabah yang join sesi tersebut, mereka semua katakan bahawa saya consider lah, saya cakap dengan orang, boleh tak kita nak consider that's company as macam abang kawasan lah sebab orang Sabah memilih produk daripada syarikat tersebut. Tuan Zaurin, Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Alah, saya lupa lah nak bawa, nak tunjuk dengan korang. Kita sebenarnya nak bagi t-shirt tau. Kita nak bagi t-shirt percuma untuk top fan kita. Okay, kita dah pilih seorang hari tu untuk menang top kita punya t-shirt. Mungkin kita akan hantar sekali lah t-shirt tersebut supaya sebenarnya kita nak bagi t-shirt percuma dekat follower kita. Sebab kita lupa nak bawa t-shirt. Nanti next live saya pegang t-shirt tu. Saya lupa nak bawa. Ada ni, tapi saya kena cari balik kat mana t-shirt tu. Saya rasa kita gantung. Nanti kita akan kongsikan benda tu lah. Okay, alright. So that's experience sikit lah. Ini jauh mengelincong ni. Sikit experience yang saya share daripada sesi prospector tersebut. So saya jumpa dengan the managing director dan the ED, executive director. We've changed, kita berborak sikit dan sebagainya. So Alhamdulillah. So I think diorang punya managing director dengan executive director is very easy ataupun senang untuk didapati lah. Bukan didapati, dirapati. Senang nak dekat lah. Dia pun macam orang biasa saja. So very humble people, very humble person. So I think quite nice lah the session yang saya go through a few days back lah. Kita bercakap tentang prospectus launch untuk Life Water Berhad. Alright guys, sambil tu like dengan love macam tak ada, share macam tak ada. Tolong tekan like, tolong tekan love, share sikit. Right, so pagi ni kita nak cakap sikit lah guys, apa yang anda patut buat supaya anda tak buang masa. Dan saya bercakap ni atas dasar experience dan pengalaman. Sebab pengalaman saya dalam industri ni Alhamdulillah tak lama, lebih kurang hampir dekat 10 tahun, nearly to 10 years. Dan saya lihat ada beberapa perkara lah yang saya rasa kalaulah saya boleh patah balik masa, putar balik masa ke belakang, saya nak repair a few things. Ada beberapa perkara lah. Kalau boleh lah, kita nak cakap kalau ni is not good lah. Tapi bagi saya, kalau you guys baru nak bermula, baru nak start, so these are the tips yang saya boleh bagi kepada korang, kepada you guys, supaya you tak buat the same mistake apa yang saya buat dulu. There's a few mistake yang saya buat juga dulu, sebab tak ada orang bagi tahulah benda-benda ni. So make sure anda tolong tekan share, make sure sharekan dekat anda punya profile, share dekat Facebook group yang ada, kongsikan supaya mereka dapat info dan maklumat-maklumat ni tuan-tuan. Okay, pertama sekali, benda pertama yang saya tak nak anda buang masa adalah nombor satu. Ni kita kena cakap betul-betul lah. Jangan buang masa, okay? Jangan buang masa. Cuba cari strategi yang pasti untung. Itu nombor satu. Okay, dia tak kisahlah cuba cari strategi yang pasti untung ke, cuba cari indikator yang pasti untung ke, cuba cari sistem yang pasti untung ke, robot yang pasti untung ke, apa menatang apalah, semua yang pasti untung tu, yang pasti untung. So jangan buang masa buat benda tu tuan-tuan. Okay? Dan kenapa saya kata macam tu? Sebab saya pun sama. Aku dulu pun sama juga, 5 kali 2, 2 kali 5. Saya juga dulu cuba mencari satu formula yang pasti untung. So bila saya cek satu formula yang pasti untung, saya rasa itulah perkara yang paling buang masa dan tak patutlah you guys buat. Actually it's not something yang you guys kena buat. Ia adalah satu benda yang tak patut dan buang masa. Saya rasa itu benda yang paling buang masa sekali. Jangan guys, you have to stop that kind of mindset nak cuba cari benda macam tu. Okay, jangan buang masa cari satu indikator. Kan? Sebab apa? Sebab dulu saya juga mudah terpengaruh. Contohlah nama indikator tu indikator kepala naga. Aku pergi sana pergi belajar. Contohlah nama indikator tu indikator hembusan naga. Aku pergi sana pergi belajar. Sebab kita dimomok-momokkan dengan okay, indikator ni ajaib, indikator ni canggih dan sebagainya. So itu adalah benda yang buang masa, is a waste of time. So saya berkata dengan anda, kalau you baru nak start ataupun anda dah memang lama dah dekat dalam market tapi masih tak jumpa jalan, so jangan buang masa buat benda-benda tu tuan-tuan. Boleh dapat tak ni guys? Kau dapat tolong tekan satu je kat ruang komen. Dapat tak poin pertama ni? Kau dapat tolong tekan satu dekat ruang komen. Macam cakap seorang Alright, kau dapat tolong tekan satu dekat ruang komen. Do you get something daripada apa saya share? Okay, sebab saya rasa ni sangat penting tuan-tuan. Sebab saya juga buat kesilapan yang sama lah. Okay, nombor satu saya cakap jangan buang masa. You cuba cari formula strategi
yang pasti untung. Benda tu tak ada lah, and there's no such thing as holy grail. So tuan-tuan dan puan, apa yang anda kena cari sebenarnya, anda kena cari macam mana cara untuk minimumkan rugi dan maksimumkan profit. Saya ulang sekali lagi, dekat dalam market saham ni, tak kisahlah you trading ke, you investment ke, macam mana, apakah formula, anda kena cek formula macam mana nak kurangkan rugi dan banyakkan untung. Itu je formula yang ada dekat dalam market ni. Dia tidak ada indikator ajaib. Saya cakap betul terang tuan-tuan, there is no such thing as indikator ajaib. Kenapa saya cakap macam tu tuan-tuan? Saya ni alhamdulillah adalah salah seorang ahli dalam Society of Technical Analysts. So Society of Technical Analysts ni menatang apa? Persatuan ini mengumpulkan pakar-pakar dalam bidang technical analysis, termasuklah pengasas, contohnya John Bollinger, pengasas Bollinger Band dan sebagainya. So ada macam-macam indikator tuan-tuan. There's no, kita nak katakan indikator ajaib sebagainya, benda tu tak wujud. Stop lah, benda tu memang tak wujud. Dia ada cara, hanya yang ada cuma macam mana nak kurangkan rugi dan maksimumkan profit. Itu benda yang anda kena faham. Okay? So jangan buang masa cari benda yang tu. Okay? Jangan buang masa. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, satu lagi yang saya nak tekankan juga pagi ni, saya nak tekankan pagi ni juga. Okey, apa yang saya rasa saya kalau boleh saya boleh, kalau saya boleh putar balik masa ke belakang, dan saya boleh repair, saya boleh adjust. Benda yang saya nak adjust adalah tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, you tak perlu nak kena tahu semua. Jangan buang masa untuk tahu semua benda yang ada dekat planet bumi ni. Okay, jangan buang masa untuk belajar semua benda yang ada dekat planet bumi ni. Tak salah anda nak belajar semua benda, okay? Tapi di samping anda belajar semua benda tu, anda kena tahu matlamat you duduk dekat dalam market. Matlamat you nak duduk dekat dalam market ni untuk apa? You duduk dalam market ni adalah untuk buat duit. Siapa setuju dengan saya? Tekan 2 dekat ruang komen. Tolong spam 2 kat ruang komen. Macam tak ada orang ni. Jumaat je memang lesu ke apa? Jumaat Gus, esok weekend cuti, kita lesu sikit. Tolong tekan 2 dekat ruang komen. Okay, matlamat you duduk dalam market adalah untuk you nak buat duit. Saya rasa tak ada matlamat you untuk duduk dekat, masuk dekat dalam market ni nak tahu semua benda yang ada dekat planet bumi ni. Semua strategi, semua teknik, semua formula, semua indikator, semua apalah, semua benda dia tahu. Okay. Okey, saya dapat soalan dapat soalan. Okey, assalamualaikum coach. Waalaikumsalam. Apa pendapat coach memulai trade guna demo account dalam bursa capital tu? Adakah ia apa ni? Saya tak nampak. Okey, adakah ia bantu gunakan strategi yang kita guna? Boleh boleh gunakan demo account. Tak salah gunakan demo account. Cuma bila kita gunakan demo account tuan-tuan, saya nak tanya, bila kita gunakan demo account, kita punya emosi tu tidak terganggu. Siapa setuju dengan saya? Tekan 1 dekat ruang komen. Betul tak? Kalau you gunakan demo account, emosi you tak terganggu. Sebab apa? Kalau you beli and then benda tu jatuh, you tak rasa apa-apa. Betul tak? Saya tak cakap salah, boleh. Kalau anda nak guna backtest, anda nak cuba try guna, boleh, tak ada masalah. Tapi kebanyakan daripada student saya, apa yang saya cakap, lepas dia balik daripada program yang kita dah basuh dia orang sampai ada yang coaching one-to-one dengan saya cakap pergi berpegang pakai duit betul. Sebab apa kena berpegang pakai duit betul? Sebab the most dalam trading ni, benda yang paling kritikal adalah bab emosi. Sebab benda tu yang kita nak kontrol. Sebab bila kita gunakan kita gunakan paper trade, gunakan paper trade, boleh, saya tak cakap salah, boleh je pakai. Cuma nanti you tak dapatlah emosi tu. Sebab emosi tu you tak boleh nak bermain dengan emosi. Sebab trading is all about emotional. Macam mana kita nak control emosi kita. Sebab bila kita gunakan paper trade, kita mungkin boleh stop loss. Bila real money, dia punya perasaan tak sama kan? Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Tekan 2 dekat ruang komen. Betul tak? Mana sama? Kalau kita pakai duit betul dengan duit olok-olok, dia punya perasaan tak sama. That's why mana kawan-kawan kita yang saya dah bantu bimbing mereka, dia konsisten berbulan dan bertahun-tahun, kebanyakan mereka saya memang cakap, saya suggest pergi campak masuk tu dalam market. Tapi janganlah start, nanti try scroll balik saya punya video, saya ada cerita pasal money management. Setiap video saya cakap, kita janganlah masuk-masuk terus start dengan modal yang besar. You must start dengan satu capital yang you rasa sesuai lah. Janganlah terus masuk-masuk, nanti you meninggal juga kat situ. Kan, betul tak Tuan Karudin kan? Setuju kan? So kita nak kena pakai real money. Bila pakai real money, kita dapat that feeling. Bila dapat that feeling, baru kita tahu, okay, aku ni boleh tak nak buat keputusan. So aku tak boleh buat keputusan. Sebab kalau setakat pakai paper trade, celah gigi senang je lah. Kan, bagi saya kalau pakai paper trade senang kan. Kita tak ada emosi. So kita punya otak, akal kita dan rasa macam okay, kita boleh follow kan. Follow je lah, kita akal, perasaan tak ada. Tapi kalau kita pakai real money, baru kita akan dapat the feeling. That's the feeling lah. Feeling tu important emosi tu yang penting sebenarnya nak buat duit. Because you want to make money, boleh pakai. Kalau you nak test you punya sistem, you nak test you punya strategi, boleh pakai. Tetapi kalau you nak real test,
Sebab at the end of the day sebenarnya tuan-tuan dan puan macam saya katakan tadi, yang kedua cakap jangan buang masa belajar semua benda yang ada dekat planet bumi ni. You have to learn macam mana nak buat duit, belajar cara nak buat duit. So once you learn cara nak belajar buat duit tuan-tuan dan puan, walaupun strategi tu dah ada, sebenarnya akhirnya ianya tetap akan bergantung kepada you punya emosi, disiplin dan diri sendiri. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Tekan satu sekali lagi kat komen. Betul tak? Strategi dah ada dah ni, dah tahu dah teknik apa dah ada, indikator apa nak pakai dah tahu dah. Semua dah tahu. Everything dah ada dah kepala otak. Dah ready ni. Okay, tapi bila masuk market, akhirnya dia bergantung kepada siapa? Takkan dia bergantung pada member, takkan dia bergantung pada cikgu yang ajar, takkan dia bergantung pada buku. Dia tetap bergantung pada diri sendiri. Kenapa bergantung pada diri sendiri? Sebab tu saya cakap tadi, dia kembali kepada emosi, dia kembali kepada disiplin, dia kembali kepada kefahaman tu. Adakah you betul-betul faham apa benda yang you belajar? So itu that is very important. Dan kenapa saya cakap kefahaman tu juga penting tuan-tuan? Satu, saya you jangan buang masa lah kalau boleh bagi saya lah this is my opinion lah saya dulu banyak saya banyak buang masa saya banyak buang masa dulu. Sebab kita, apa yang saya kata buang masa tu, buang masa adalah kita tanya pada orang yang salah. We ask on the wrong person. Kita tanya pada orang yang salah lah. Tanya orang salah maksudnya apa? Kita gunakan strategi A. Contohlah kita gunakan indikator A. Kita pakai indikator A lah. Kita pakai indikator A. Lepas tu kita tanya dengan kawan kita. Kawan kita pun tak faham indikator A tu menantang apa. Dia guna indikator B contoh. So kita tanya dengan dia. Dia bagi jawapan tak betul kat kita. Kita pun sama-sama pening. Itu satu saya rasa buang masa lah. It's a waste of time. Itu satu kena buang masa. So sebab benda yang kita nak tuan-tuan, kita nak dapatkan kefahaman tentang satu perkara. Zaman kita belajar lu, kita ada sekolah tak kisahlah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti. Semua tempat tu ada cikgu, ada lecturer. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Kalau setuju tekan 2 dekat ruang komen. Kalau betul tekan 2 dekat ruang komen. Betul Tuan Zafrin. Yang reality tersangat frust. Okey. Siapa setuju dengan saya? Tekan 2 dekat ruang komen. Kan setiap masa tu ada cikgu, ada lecturer, ada pensyarah sebagainya. Sebab kenapa mereka ada kat situ? Kenapa tak cukup dengan buku saja? Kan buku tu kan dah ada ilmu, kan dah ada semua menatang kat dalam tu. Kenapa kena ada lecturer, cikgu? Sebab tugas lecturer, tugas cikgu adalah bagi kefahaman tuan-tuan. Yes, kita boleh baca, kita dapat ilmu, tapi adakah kita betul-betul faham? Dan apa yang saya kata, kenapa kawan-kawan kita alhamdulillah dengan insya-Allah tuan-tuan alhamdulillah yang kita kawan-kawan kita ada setakat ni yang paling result yang terkini adalah 5 ke 6 bulan untung lepas teknologi. Kenapa dia boleh dapat result macam tu? 5 ke 6 bulan. Ada yang masuk kelas, jumpa saya tahun 2021, 2021 kenal saya. And then dia pergi mana-mana, dia pergi merayau, masuk 7-8 kelas, terkapung je, macam tak buat duit. Sampailah tahun 2024, awal tahun, hujung tahun lepas, last year, hujung tahun lepas, 2023, dia jumpa dengan saya. And dia commit untuk memahami, faham. Bila nak faham ni, dia ambil masa. Dia bukan hari ni kau belajar, esok kau pandai. Tak pandai lagi. Sebab tu kita belajar darjah 1 sampai darjah 6 tahun. Masuk sekolah menengah form 1 sampai form 5, baru ada exam 5 tahun. Sebab bila nak belajar ni, dia ambil masa nak dapat kefahaman tu. That's why kenapa saya buat to the extent kita buat coaching one to one. Sebab kita nak dapatkan result yang cepat. Sebab apa? Sebab kita nak bagi faham. Sebab setuju tak dengan saya, tahap kefahaman setiap orang tu berbeza. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Tekan 1 kat orang komen. You fikir balik zaman you belajar dekat sekolah, dekat sekolah menengah ke, dekat universiti ke, kita ada kawan yang dapat nombor 1, kita mungkin nombor 10 contoh. Ada kawan dapat nombor 1 kan? Sebab apa? Adakah kita tak bijak? Tak. Bukan sebab kita tak bijak, tapi sebab kita tak faham. Kita tak faham. Kawan kita tadi mungkin advantage dia, kepala otak dia laju sikit, so dia faham cepat. Dia dapat cepat faham. That's why setiap orang, that's why saya cater setiap orang berbeza-beza. Lepas tu kita buat coaching one to one. Sebab dia macam ni tuan-tuan. Saya punya proses tuan-tuan adalah you have to learn first. You dah belajar, kita dah tunjuk cara, kita tunjuk formula, you pergi buat. You buat dulu. And then baru saya panggil balik. Saya panggil balik. Sebab nak tengok you ni faham ke tak faham. Ramai orang dia pergi belajar, dia buat apa? Dia dah belajar, and then dia balik. Lepas tu dia buat. Lepas tu nak tanya dengan siapa? Tanya dengan dinding, tanya dengan buku. So apa kita buat, saya lebih personalize. That's why alhamdulillah tuan-tuan, ini adalah benda yang kita buat. Dan setakat ni, sekarang ni kalau tanya adakah kita akan buat kelas lagi, buat masa sekarang tak ada lah. Minta maaf siapa yang tanya, minta maaf lah. Sebab ramai juga yang komen cakap buat duit sendiri je lah, lagi bagus. Betul juga tu. Kan, betul juga. Siapa yang tanya, buat masa sekarang kita masih belum buat kelas lah. Siapa yang nak belajar lebih, anda boleh join dulu channel Telegram. Kita ada share dekat ruang komen tu. Anda boleh join channel Telegram kita. Kalau ada, kita akan maklumkan dalam tu. Kalau tak ada, minta maaf. Saya cakap awal So tengok kerajinan saya. Kalau ramai yang nak, kita buat. Kalau tak ramai, it's okay lah, tak ada masalah. Sekarang kita tanya konsep macam tu je. Kalau nak kita buat, tak nak tak apa, it's okay. Terpulang lah. Kalau rasa kita nak buat, kita buat. Kalau tak nak tak apa. So kita bantulah banding orang nak tolong. Sebab kadang-kadang
Saya fikir kita nak tolong tapi tak ramai orang yang nak dibantu kan. Kita nak tolong ni tapi tak ada orang yang nak. Tak apa lah kan. Okay, so itu yang saya cakap tadi tuan-tuan. It's all about kefahaman lah. Jangan buang masa Saya rasa banyak buang masa lah. Kita ada kawan yang kenal saya tahun, ada kat sini yang join tuan kali. Jangan saya kenal saya tahun 2019. Daripada 2019 sampai 2024 dia tak nampak jalan. Huru-hara. Sampai 2024 dia jumpa jalan yang benar. Nampak jalan dia, ini cara dia, ini method dia, tinggal ikut dan fahamkan. So cakap jangan buang masa. Bila you banyak buang masa tuan-tuan, rugilah. Sebab setuju tak dengan saya tuan-tuan, benda yang paling mahal adalah masa. Masa ni adalah benda yang kita tak boleh nak beli balik. We cannot buy it back tuan-tuan. Kita tak boleh beli balik. Macam mana kita boleh beli balik masa kita kat belakang? Dah tak boleh. So kalau you buang masa, it's a waste of time lah. Ni saya share ni, saya kongsikan ni berdasarkan experience dan pengalaman saya tuan-tuan. Yang saya lihat, kalau macam saya katakan tadi lah, kalau saya boleh putar balik belakang, macam saya kata tuan-tuan, saya satu benda yang saya rasa yang kalau betul saya boleh patah balik belakang adalah untuk belajar cara buat duit. Sebab sebelum tu saya join macam-macam kelas. So bila saya join macam-macam kelas, saya banyak belajar benda, a lot of things yang saya belajar. Tapi bila saya keluar, saya masih tak boleh buat duit. I still cannot make money. Saya yakin ramai tuan-tuan dari kalangan tuan-tuan pun 5x2, 2x5 macam saya je. Saya cakap betul terang je. Okay, so bila saya balik, saya masih tak boleh buat duit sebab saya tak faham macam mana ni. Aku dah belajar macam-macam benda tapi tak boleh buat duit. Tapi akhirnya bila saya faham, sebenarnya ada formula cara untuk buat duit yang dia tidak se-complicated ataupun tidak sesuka sebeban yang kita dah belajar sebelum tu. Dia ada sebeban panggil. Sebeban yang kita dah tahu tadi, yang kita pakai sebenarnya just a small portion. That's why saya punya method adalah untuk student saya cakap saya takkan buang masa ajar semua benda yang ada dekat planet bumi ni. Saya cakap this is the method, ini cara dia, kau kena ikut je dan follow dan kena faham. Dan kena disiplin lah. Last sekali it's all about yourself lah. Either you discipline or you not discipline. Either you betul-betul faham ataupun you masih terkapung, and that's another story. Okay, tapi bagi saya, you don't want to waste time, you learn how to make money. You belajar cara nak buat duit. Dapat tak ni? Dapat sesuatu tak? Kau dapat? Komen padu sikit orang komen. Aku macam cakap sorang-sorang ni kan. Like dengan lu macam tak ada je, share macam tak ada. Tolong komen padu sikit orang komen. Tak maaf saya dah lama tak live. Ni baru balik daripada KK ni. Baru pulang daripada Kota Kinabalu ya. Maafin saya Sabah bah. Sabah bah. Baru balik dari Sabah ni. Okey, dapat jemputan untuk sesi prospectus launching prospectus launch bersama. Apa yang menarik kan, satu lagi saya share waktu saya pergi prospectus launch tu, kita bersama dengan pihak media daripada DH ada, daripada Bernama ada. So saya bersama dengan satu gerombolan dengan reporter daripada DH so saya tengok macam mana dia buat report sebelum hari beberapa hari lepas kan keluar pasal cerita dekat sebelum dia keluar dekat DH tu. Saya tengok macam mana dia buat report untuk that session lah, that slot. Ada satu slot untuk live water buat tu. Waktu tu dia tengah tulis lah. Saya pun baca lah benda dia tulis kan. Secara live lah. Waktu dia tengah tulis, sebelum dia submit hantar ke surat khabar DH lah, ataupun hantar kepada DH punya publisher. So that's saya rasa saya pun that's the first experience saya bersama dengan pihak media. Banyak juga media lain, Chinese media ada, Bernama ada, DH pun ada. So during that time lah, so saya juga masuk sesi media session saya tak pernah masuk social media session. That's the first time saya masuk sesi media, sidang media. Sidang media di mana media tanya soalan, dia jawab dan sebagainya. Managing director, executive director jawab soalan dan sebagainya. So that's the first experience yang saya rasa menarik juga untuk dikongsikan kepada tuan-tuan. Cuma disclaimer ni bukan cadangan untuk subscribe ke apa, tak. Ni saya cuma share experience dan pengalaman saya waktu saya pergi dekat sesi launching tu lah. Quite interesting lah, quite menarik. Saya rasa tak ramai remiser yang dijemput untuk pergi ke prospectus launch. Certain yang terpilih je dijemput. Sebab dia adalah based kepada jemputan. Dia tak boleh hadir sesuka hati. So dia adalah berdasarkan jemputan daripada pihak syarikat lah. So saya telah dijemput. So saya join sesi tersebut lah. So alhamdulillah tuan-tuan. Alright. Okay, ni saya share sikit. Ni ada dibagi je lah waktu kita pergi tu guys. Ni dapat ni. Dapat ni. Dibagi macam-macam goodies lah. Dapat air sebagainya, botol-botol air dapat. Tapi malangnya sebab kat Sabah, so kita nak fly, nak bawa tu takkan kita penat kan, nak mengengkor berkatan-katan air. Banyak ada bagi banyak goodies yang syarikat bagilah.
waktu kita pergi ke sana. So thank you for the company's punya management for giving me an opportunity to be there. Dijemput ke sana. Okay, alright guys, so I think itu apa yang saya nak share pagi ni. So hopefully you get something daripada apa yang saya share. Saya share ni ikut apa yang saya rasa saya patut share lah. Saya tak ada sorok-sorok. Saya rasa saya nak cakap, saya cakap je. Sebab that's the things yang saya rasa we need to improve lah. Kita kena perbaiki dan sebagainya. Sekiranya boleh dibaiki, insyaAllah. Alright, so saya rasa saja guys. Thank you so much yang join SEA Live pagi ni. Jangan lupa guys, make sure join channel Telegram kita. InsyaAllah kalau kita ada program, kita akan maklum dalam tu. Kalau tak ada, tak adalah. Kalau ada, kita akan maklumkan dalam grup. Alright. Alright, tu saja guys. Thank you so much. Selamat berdagang. Kita jumpa dalam sesi live akan datang lah. Assalamualaikum, selamat pagi. Kurangan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum, bye bye.